Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam episod kali ini saya akan tunjukkan kepada anda Wi-Fi router baru daripada Asus, Zen Wi-Fi Pro XT12. Buat masa ni XT12 ni adalah router yang paling mahal yang diberikan oleh pihak Asus kepada saya. Harga satu set benda ni dekat RM4,000. Saya duk tengok mereka duk jual online lah dekat Shopee Lazada dalam RM3,800 macam tu lah lebih kurang. Okey, jadi memandangkan kan XT12 ni adalah mesh router, maka anda akan dapat 2 unit ni apabila anda beli dia. Nah, sekarang mari saya cerita pasal dia punya spesifikasi sikit. Router XT12 tu dia merupakan satu Wi-Fi 6 tri-band wireless router dengan kapasiti bandwidth terkumpul sehingga 11,000 megabit per second ataupun 11 gigabit per second. Tu dia memang besar betul dia punya bandwidth. Okay, tadi kan saya cakap pasal tri-band kan. Tri-band tu dia bermaksud dia ada satu 2.4 GHz punya Wi-Fi band, lepas tu dia ada dua 5 GHz punya Wi-Fi band. Yang 5 GHz tu dia ada dua kerana satu tu adalah untuk kita guna dan satu lagi adalah untuk kegunaan dia punya mesh. Kalau untuk Asus ni kita panggil dia AI mesh tu lah. Dia punya backhaul tu. Wi-Fi router yang ada tri-band ni, apabila anda gunakan dia punya fungsi mesh, dia tak akan melambatkan anda punya Wi-Fi network. Sebab kalau anda gunakan mesh router yang hanya dual band, biasanya kelajuan Wi-Fi anda tu akan hilang lebih kurang separuh. Lepas tu kalau anda tambah lebih banyak mesh node, maka Wi-Fi anda akan jadi lagi lambat. Dan saya pernah cakap pasal benda ni dalam episod sebelum ni lah. Okey, jadi XT12 ni, dia tak ada masalah benda tu. Wi-Fi router XT12 ni kan, dia memang solid. Dia nampak macam 2 biji bangunan macam tu. Berat pun dah dekat 1,5 kg. Apa yang menarik tentang XT12 ni adalah pada bahagian atas router tu, dia adalah luxina. Dan dalam tu anda boleh nampak antena dia. Cakap pasal antena, dia ada 10 antena. Lepas tu, untuk nak test Wi-Fi router XT12 ni, pihak Asus juga memberikan saya sebuah laptop ROG Strix mereka tu. Nak test Wi-Fi router yang power, kena pakai laptop yang power lah. Okay, nanti insyaAllah saya akan review pasal laptop ni pula. Okey, berbalik kepada antena router XT12 ni. Dalam tu, dia ada logo Asus sekali yang diterangi dengan lampu LED. Malah dekat tepi sisi kanan bahagian router tu, dekat dua-dua unit tu pun, ada logo Asus yang akan menyala. Kalau letak dalam gerak, memang lawa lah. Okay, logo Asus yang ada dekat atas tu sebenarnya, dia adalah satu indikator. Jadi kalau ada sebarang isu ke apa ke, maka logo tu dia akan berubah warna. Kalau saya letak sekali dengan laptop ROG Strix tu, sekali dengan XT12 ni kan, dia punya efek lampu tu memang lawa. Sesuai lah untuk orang yang minat komputer yang ada lampu RGB ni. Tapi kalau anda tak minat RGB tu semua, jangan risau. Semua lampu ni boleh ditutup. Setiap unit Wi-Fi router XT12 ni, dia ada 4 Ethernet port dekat belakang dia. 2 port tu berkelajuan 1 gigabit per second, manakala 2 lagi pula berkelajuan sehingga 2.5 gigabit per second. Untuk port 2.5G tu, satu tu adalah untuk WAN dan satu lagi adalah untuk LAN. Apa yang menarik adalah anda boleh buat port aggregation untuk nak gabungkan port-port tersebut. Saya akan tunjukkan lepas ni. Untuk nak test XT12 ni, saya akan gunakan sambungan internet fiber TM Unify 100 Mbps. Saya akan gantikan Wi-Fi router D-Link yang diberikan oleh pihak TM dengan Wi-Fi router XT12 ni. Jadi saya akan lakukan konfigurasi PPPoE terus daripada router XT12 tu. Okey, cara sambungan dia senang saja. Anda cuma kena sambungkan router XT12 ni punya WAN port terus kepada ONT yang diberikan oleh pihak TM. Dekat ONT tu anda sambungkan network kabel daripada Wi-Fi router anda tu terus ke dia punya LAN 1 macam ni. Untuk nak lakukan konfigurasi PPPoE, anda kena dapatkan username dan password bagi akaun PPPoE TM Unify anda. Dia ada beberapa cara untuk nak dapatkan username dengan password tu. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan TM Live Chat. Tapi kalau anda nak call yang dia punya nombor servis 100 itu pun boleh juga. Tapi untuk contoh ni saya pakai dia punya live chat lah. Proses dia sekejap saja. Saya rasa tak sampai 15 minit. Okay, cuma anda kena pastikan dululah sebelum anda call TM ke, sebelum anda pakai dia punya live chat tu, anda sediakan siap-siap lah maklumat seperti nombor IC, lepas tu nombor akaun TM anda, lepas tu tarikh terakhir pembayaran bil TM Unify anda. Sebab mereka akan gunakan maklumat ni untuk nak buat pengesahan. Bila dah selesai dengan pengesahan, password baru untuk akaun anda, dia akan hantar terus secara SMS ke anda punya nombor telefon yang anda berikan masa duk buat live chat itu ataupun masa anda call itu. Lepas tu, anda terus boleh configure settings PPPoE dalam WAN settings Wi-Fi router Asus anda. Dalam bahagian ni, saya akan tunjukkan dekat anda cara-cara untuk nak configure PPPoE pada router Asus anda.
Anda kena pergi kepada dia punya WAN settings. Dekat WAN settings tu anda tengok dekat dia punya basic config untuk WAN connection type tu. Dekat situ anda pilih PPPoE daripada dia punya drop down menu tu. Lepas tu anda scroll ke bawah dan anda isikan maklumat username dan password untuk akaun PPPoE anda. Username tu anda tahulah anda punya TM Unify punya username tu. Okey, selain daripada tu, dekat bahagian special requirements from ISP ni, untuk bahagian yang enable VPN plus DHCP connection ni, anda kena pilih no. Kalau anda biarkan yes tu, nanti sambungan internet anda tak akan berfungsi. Masa saya duk configure router Asus XT12 ni, lepas saya dah isikan username dan password untuk PPPoE tu, sambungan internet saya tetap juga tak berjalan. Saya restart router, restart ONT, semua tak jadi. Saya siap tunggu dekat setengah jam lah, kot-kot lah mana tahu lepas reset password PPPoE tu kita nak kena tunggu kan. Tapi lepas duk tunggu lama macam mana pun, internet saya tetap juga tak jalan. Lepas tu saya duk try lah macam-macam settings. Lepas tu saya jumpa satu benda. Rupanya, kita kena pergi ke LAN settings dan set settings untuk IPTV. Dekat bahagian LAN port ni, anda kena pilih Unify Home daripada drop-down menu ISP profile ni. Lepas tu anda tekan apply. Dan kemudian dia akan minta untuk nak reboot router anda lah. Anda tekan OK saja. Lepas tu anda tunggulah proses tu sampai selesai. Untuk pengetahuan anda, dalam pelan Unify saya ni, saya tak register untuk Unify TV. Tapi settings ni kena dibuat juga. Sebab kalau tidak, memang PPPoE dekat Wi-Fi router Asus ni, dia tak akan jalan. Bila dah selesai restart semua tu, barulah internet connection tu berjalan. Barulah anda nampak yang status internet tu dia akan berubah kepada connected. Dan anda akan dapat WAN IP. Jadi sekarang ni, bolehlah nak buat speed test apa tu. Lagi sekali saya terangkan kepada anda, pelan yang saya gunakan ni adalah yang 100 megabit per second. Wi-Fi router XT12 ni dia ada banyak features yang menarik. Tapi saya tak boleh nak tunjuk semua, takut video ni jadi panjang sangat nanti. Tapi kali ni saya nak tunjukkan dekat anda satu feature yang dipanggil WAN aggregation. Aggregation ni secara umumnya adalah kita gabungkan beberapa network port untuk nak jadikan dia sebagai satu port. Dan dia punya bandwidth pun akan bergabung sekali. Contohnya kan, untuk XT12 ni, bila saya buat WAN aggregation, dia akan gabungkan kedua-dua network port yang berkelajuan 2.5 Gbps tu jadi satu. Dan network port tu akan berkelajuan sehingga 5 gigabit per second. Cara nak set dia senang saja. Anda pergi ke WAN settings dan dalam bahagian basic config ni, anda pilih yes untuk nak enablekan WAN aggregation. Lepas tu anda tekan apply dan dia akan minta untuk nak reboot router anda. Anda reboot dan tunggulah proses tu sampai selesai. Lepas tu dia akan tulis completed. Jadi bila anda pergi balik ke bahagian network map, maka anda akan nampak yang dia tunjuk WAN aggregation. Buat masa ni saya cuma boleh dapatkan kelajuan sehingga 2 gigabit per second sahaja. Sebab saya sambungkan router XT12 saya ni kepada switch Ubiquiti dekat rumah saya. Setiap satu port pada switch tu hanya gigabit sahaja. Jadi bila saya aggregate ataupun gabungkan dia, maka saya hanya dapat 2 gigabit. Kalau saya nak buat speed test kat rumah saya ni pun sama jugalah. Internet yang saya duk pakai ni, dia berkelajuan sehingga 1 gigabit per second saja. Maka kelajuan speed test tu, dia tak boleh nak pergi lebih tinggi daripada tu. Jadi kalau saya nak tunjuk dekat anda benda yang lagi canggih untuk WAN aggregation ni, maka saya kena pergi ke tempat yang ada internet yang lebih laju lagi. Untuk bahagian seterusnya ni, saya akan tunjukkan dekat anda Wi-Fi heat map yang saya buat pada rumah teres 2 tingkat. Kalau anda nak tahu cara nak buat Wi-Fi heat map, anda boleh rujuk video saya yang bertajuk Cara Tunjuk Signal Wi-Fi pada Pelan Rumah. Okey, berbalik kepada topik kita. Kalau sebelum ni saya selalu tunjuk dekat anda coverage Wi-Fi dalam rumah setingkat. Tapi kalau nak tengok betul-betul keupayaan mesh Wi-Fi, maka rumah 2 tingkat ataupun rumah besar adalah contoh yang paling baik. Jadi kali ni saya gunakan contoh rumah 2 tingkat. Jadi saya letak setiap unit XT12 ni pada setiap tingkat. Satu dekat tingkat bawah dan satu lagi dekat tingkat atas. Dekat tingkat bawah tu adalah dia punya main node yang bersambung ke internet. Manakala yang dekat tingkat atas tu adalah dia punya mesh node. Okey, saya gunakan aplikasi NetSpot yang diinstal dalam laptop ROG Strix yang diberikan pada saya tu lah. Dan untuk nak buat heatmap ni, saya jalan merata dalam rumah tu dan tekan atas gambar floor plan yang saya buat pada aplikasi NetSpot tu. Bila dah selesai, maka kita dapatlah maklumat tentang Wi-Fi kita. Ni saya tunjukkan dekat anda signal level untuk tingkat bawah rumah saya. Keluasan tingkat bawah ni adalah dalam 552 kaki persegi. Memang tak ada masalah apa langsung untuk satu unit XT12 ni nak cover seluruh tingkat bawah rumah ni.
Alright, jadi bila dah selesai untuk tingkat bawah, maka saya teruskan untuk buat dekat tingkat atas pula. Sama juga proses yang macam tadi, saya jalan merata dekat tingkat atas tu dan buat testing. Ni saya tunjuk dia punya signal level. Wi-Fi router tu diletakkan dekat ruang tengah pada tingkat atas tu. Dan keluasan ruang atas ni adalah dalam 1170 kaki persegi, lebih kurang macam tu lah. Sama juga, tak ada masalah langsung untuk satu unit ni nak cover seluruh ruang dekat atas ni. Cuma bila tengok dekat ujung-ujung tu, barulah kurang sikit signal dia. Tapi itu pun tak ada masalah apa sangat. Untuk tingkat atas ni, saya tunjukkan sekali dia punya frequency band coverage. Yang warna oranye ni adalah tempat yang mempunyai 2.4 GHz dan juga 5 GHz Wi-Fi. Manakala kawasan yang merah tu hanya dapat 2.4 GHz Wi-Fi sahaja. Okey, tak cukup dengan satu rumah, saya buat sekali testing Wi-Fi heatmap ni dekat rumah saya dekat Cyberjaya pula. Jadi memang betul lah, satu unit XT12 tu dah lebih daripada cukup untuk nak cover satu rumah yang bersaiz lebih kurang dalam 1000 kaki persegi macam tu. Dan kalau nak ikutkan spesifikasi dia, Asus kata XT12 ni boleh cover ruang sehingga 6000 kaki persegi. Sama juga dekat rumah saya berjaya ni, seluruh rumah dapat Wi-Fi band 2.4 dan 5 GHz. Tak ada masalah apa. Cuma dekat ujung-ujung tu sikit, nampaklah dia pergi yang 2.4 GHz tu sahaja. Okay, sebenarnya kan, kalau rumah anda dalam lebih kurang 1000 kaki persegi, satu unit tu dah lebih daripada cukup. Untuk nak bagi anda lebih mudah faham keupayaan Wi-Fi router ni, saya buat speed test di seluruh rumah saya untuk nak tunjukkan kepada anda kelajuan internet pada setiap sudut rumah tu. Okey, jadi saya sambungkan iPhone 11 saya ni ke Wi-Fi router XT12 tu. Dan buat speed test di sekeliling rumah lah. Untuk tingkat bawah ni, anda boleh tengok lah. Semua kawasan dalam rumah tu boleh dapat kelajuan download melebihi 100 megabit per second. Itu adalah 100% kelajuan internet rumah saya. Maksudnya kan, duduk pi lah dekat mana pun, bila anda pakai Wi-Fi, memang anda akan dapat full download speed untuk internet. Cuma yang upload tu dapat separuh, dan itu adalah isu TM Unify, bukan masalah XT12. Ni saya tunjuk pula dekat tingkat atas. Sama juga, iPhone 11 ni saya sambungkan dia dengan mesh node yang ada dekat tingkat atas ni. Jadi saya buat testing speed test, sama juga tetap dapat 100 megabit per second di setiap bahagian dekat tingkat atas rumah ni. Malah sampai ke luar balkoni rumah pun dapat. Dan ini menunjukkan yang XT12 ni dia memang mempunyai keupayaan mesh Wi-Fi yang sangat baik. Dan dia punya Wi-Fi coverage pun memang elok. Seluruh rumah 2 tingkat boleh dapat internet laju. Tak ada masalah apa. Dan sekiranya anda mempunyai internet yang laju sampai 1 gigabit per second pun, insya-Allah anda tak akan ada masalah dengan XT12 ni. Sebab saya dah test juga dengan internet 1 gigabit per second dekat rumah satu lagi. Tak ada masalah apa. Dalam video yang saya buat sebelum ni yang bertajuk perbezaan antara wired dan wireless mesh backhaul, Asus AI Mesh tu, saya tunjukkan kepada anda tentang feature AI Mesh yang ada pada router Asus. Feature AI Mesh tu ada juga pada router XT12 ni. Apa yang menarik tentang AI Mesh ni adalah anda boleh gunakan Wi-Fi router Asus model yang lain untuk dijadikan mesh node. Contohnya, saya boleh gunakan router Asus RT-AX86U dan juga RT-AX55 ni sebagai mesh node. Maka anda bolehlah luaskan lagi coverage Wi-Fi anda. Saya dah tunjukkan dekat anda cara untuk nak lakukan konfigurasi AI Mesh pada video tu. Jadi kalau anda nak tahu cara nak configure AI Mesh, maka anda bolehlah tengok episod tersebut. Saya dah letakkan maklumat tentang episod tu dekat video description ni. Dalam bahagian terakhir ni, saya nak ceritakan sedikit masalah yang saya hadapi apabila menggunakan router XT12 ni dengan TM Unify. Pada awal video tadi, saya dah maklumkan yang sekiranya anda menggunakan router ni dengan TM Unify, maka anda perlu buat konfigurasi pada settings IPTV, walaupun anda tak melanggan Unify TV tu. Isu yang saya hadapi adalah, apabila saya buat settings pada IPTV tu, port yang 2.5 gigabit per second untuk LAN tu, dia tak berfungsi dengan betul. Ini saya tunjukkan dekat anda satu contoh. Saya sambungkan komputer saya yang mempunyai LAN port berkelajuan 2.5 gigabit per second juga kepada LAN port 2.5G dekat router XT12 tu. Jadi masa settings untuk IPTV tu pada keadaan disable, maka internet saya akan terputih. Tapi komputer yang saya sambungkan kepada LAN port 2.5 gigabit per second tu akan dapat IP melalui DHCP server oleh router XT12 tu. Maksudnya, rangkaian komputer tu berjalan, cuma internet je lah tak ada. Jadi kalau saya nak ping Wi-Fi router tu, boleh, tak ada masalah apa.
Macam anda boleh tengok dekat sini, komputer saya boleh dapat alamat IPv4. Elok, tak ada isu apa. Apabila saya enablekan settings untuk IPTV tu, maka internet saya akan berfungsi semula. Tapi network port dekat komputer saya tu dia tak berfungsi kalau saya sambungkan dekat LAN port 2.5 gigabit per second kat atas router tu. Selagi komputer saya duk bersambung dekat LAN port 2.5G tu, dia tak boleh nak dapat IPv4. Ni saya tunjuk dekat anda, dia dapat alamat IP yang 169 ni. IP 169 ni adalah IP jenis APIPA. Nantilah saya cerita dekat anda apa maksud APIPA dalam video lain. Jadi saya kena cocok komputer saya ni pergi ke LAN port yang lain. Barulah network dekat komputer tu berjalan. Jadi dengan kata lain, kalau saya gantikan Wi-Fi router TM Unify dengan router Asus XT12 ni, maka saya tak boleh nak gunakan LAN port yang 2.5 gigabit per second pada router tu. Nanti saya akan ceritakanlah perkara ni dekat Asus. Kok-koklah mereka boleh tolong buat firmware update untuk nak selesaikan masalah ni. Sebenarnya ada banyak lagi ciri-ciri menarik dalam XT12 ni. Tapi macam saya kata tadi, kalau saya nak tunjukkan semua dalam satu video, maka nanti takut jadi terlalu panjang pula. Dan disebabkan itu, insyaAllah saya akan hasilkan beberapa episod untuk nak tunjukkan kepada anda benda-benda sempoi yang anda boleh buat dengan router Asus ni. Dan saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Asus sebab sudi bagi macam-macam benda dekat saya. Dan melalui benda-benda ni lah saya berupaya untuk nak tunjukkan dan ajak anda pula. Dan saya juga nak tekankan satu benda dekat sini. Pihak Asus tak pernah suruh saya bagi review yang elok untuk barang-barang yang mereka bagi dekat saya. Mereka hanya suruh saya test saja. Saya tak pernah dibagi skrip ke apa ke, tak pernah apa. Mereka kata test dan cerita benda yang betul. Jadi saya tak bias kepada Asus walaupun mereka bagi barang dekat saya. Okey, kita dah sampai kepada penghujung episod kali ini. Dan saya pun nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda kalau anda masih lagi menonton sampai sekarang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Sambil-sambil itu jangan lupa untuk like dan subscribe kepada channel Pendakwah Teknologi. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.